Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Rafizi Ramli bersuara. Saya menjangkakan Rafizi Ramli akan menjadi Perdana Menteri satu hari akan datang. Beliau bakal menggantikan Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR. Tidak terlalu jauh untuk mengatakan begitu. Kerana Rafizi Ramli mempunyai kepribadian, integriti yang hebat dan juga mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Paling ditakuti oleh pembangkang apabila Rafizi menjadi lebih hebat. Dan benarlah kata Rafizi, dia keluar daripada kabinet akan membawa satu lagi peningkatan kepada Pakatan Harapan. Kini beliau boleh bercakap tanpa memikirkan adab, maksud saya tidak tanpa memikirkan kedudukan sebagai ahli kabinet. Beliau kini bebas mengkritik kerajaan maupun mengkritik pembangkang. Beliau tidak lagi terikat oleh jawatan tata susila sebagai seorang penjawat dalam kabinet. Dan akhirnya hari ini Rafizi mendedahkan lagi 6 perangai buruk yang perlu dibongkar dan dibuang supaya RMK13 tidak tergelincir. Apakah 6 perangai buruk yang disenaraikan oleh Rafizi ini? Dan setujukah anda dengan kenyataan Rafizi ini? Dengarkan sampai habis ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Rafizi. Sekarang saya perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak kuat, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Dan lebih teruk lagi, kita dihinggapi oleh pelbagai jenis penyakit. Akar penyakit bersarang, berakar, tumbuh di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita lemah, bodoh dan tidak mempertahankan diri kita. Selain itu, apabila imun badan jadi bodoh, ia juga akan menyerang diri kita sendiri yang dipanggil autoimun. Tetapi apabila imun badan kita diajar, dididik menjadi bijaksana, ia bukan sekadar mempertahankan diri kita, tetapi menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini, penemuan para doktor dan ahli saintis paling bersejarah dalam dunia perubatan kedokteran abad ini. Lulus KKM, produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon saya yang tertera. Kalau ini adalah kali kedua anda menonton video ini, kali pertama anda menontonnya, mungkin Tuhan buka jalan untuk anda kekal sehat. Baiklah saudara-saudara sekalian, Rafizi mendedahkan 6 perangai buruk agar RMK13 tak tergelincir. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberikan amaran penting bagi memastikan pelaksanaan RMK13 Rancangan Malaysia ke-13 berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Dalam perbahasan RMK13, ahli Parlimen Pandan itu berkata, 6 sikap buruk dalam kalangan masyarakat, kerajaan dan ahli politik perlu diubah agar RMK13 dapat dilaksanakan dengan efektif. Tadi ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman ada tanya apa yang akan menyebabkan pelaksanaan ini akan tergelincir. Saya berpendapat bahawa pelaksanaan ini akan tergelincir jika kita masih lagi ada 6 perangai ini, kata Rafizi. Antaranya, 6 perangai perlu dibuang ialah apabila tukar kerajaan buang rancangan Malaysia. Bukan idea aku, maka aku tak akan sokong. Sokong di depan tapi tolak di belakang, dan rancangan lain tapi peruntukan digunakan untuk program lain, katanya dalam ucapan perbahasan di Parlimen hari ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rafizi ini. Perkara pertama, perangai terburuk di dalam kerajaan pembangkang maupun pemimpin Malaysia ialah apabila berlaku perubahan kerajaan, perubahan Perdana Menteri, perubahan kepimpinan dalam mana-mana kerajaan, maka RMK13 ataupun RMK Rancangan Malaysia yang telah dirancang ditolak tepi kerana bukan idea dia. Tapi sebenarnya adakah itu ada unsur-unsur untuk menyakau duit supaya
senang sakau duit, dia buat rancangan dia sendiri. Di depan dia sokong, tapi di belakang ditolak tepi. Inilah perangai paling buruk. Tidak membuat kesinambungan kepada rancangan sebelumnya. Apabila itu berlaku, sudah tentu rancangan yang dibuat tidak akan pernah selesai. Fizi berkata, sikap segelintir pihak mengambil tunggu dan lihat dan sentiasa menolak rancangan baru, kononnya program itu sudah pun ada, juga perlu dijauhi untuk menjayakan RMK13 ini. Jika sikap-sikap ini diteruskan tanpa perubahan, semua anjakan dasar dalam RMK13 hanya akan tinggal dalam dokumen tanpa pelaksanaan konkret. Untuk rekod, revisi sebelum ini menzahirkan rasa gembira apabila hampir 95% daripada yang dibangunkan sepanjang proses merangkah hingga dia meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi kekal dalam RMK13. Pada 13 Julai, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentangkan RMK13 di Dewan Rakyat. Saudara, Rafizi berkata semua pembaharuan besar yang melibatkan perubahan kepada sistem pendidikan, struktur ekonomi dan tumpuan kepada perkara baru seperti agenda negara menua dan membangunkan sektor ketiga dikekalkan seperti sedia ada. Banyak lagi sebenarnya perkara-perkara buruk yang perlu diubah di dalam kalangan pemimpin maupun rakyat Malaysia. Yang paling kita nak mahu supaya diubah dalam kalangan pemimpin ialah tukang kipas. Tukang kipas bermaksud mereka tidak memberitahu kejadian sebenar. Yang penting kipas-kipas bos. Selain daripada itu, perangai buruk yang ada lagi ialah apabila perangai menyakau uang kerajaan diteruskan. Kita harap kerajaan akan datang dan sekarang tidak lagi melakukan perkara jahat itu. Dan yang paling penting sekali ialah tindakan ahli parlimen maupun para pemimpin di dalam negara kita yang saling bercakaran. Inilah perangai paling buruk sekali di muka bumi. Bercakaran demi kuasa, bukannya saling bekerja sama. Lagu di dalam satu filem kanak-kanak, apa dia kata? Apa yang penting kerjasama. Tapi dilihat pembangkang dan kerajaan saling bercakaran tanpa ada perpaduan. Bagaimana mahu melihat negara kita menjadi maju kalau saling bercakaran, tidak ada kerjasama, dan paling teruk sekali pembangkang tidak fungsi sebagai semak imbang yang baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita dikejutkan dengan satu pendedahan daripada Anwar Ibrahim tentang perasuah di Malaysia. Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa semua yang teriak-teriak, semua yang naik pentas, yang mahu Anwar Ibrahim itu turun daripada Perdana Menteri adalah orang-orang yang ada kes rasuah. Oh, rupa-rupanya, kata Anwar Ibrahim, mereka nak dia turun daripada Perdana Menteri dengan harapan kalau orang lain yang naik jadi Perdana Menteri, kes-kes mereka selesai. Itu satu perbuatan yang pengecut lah kan. Maka kata orang, kalau memang tak salah, kenapa takut? Kalau memang salah, memang takut. Macam itulah. Jadi bermaksud, adakah mereka memang bersalah sebab dorang mau Anwar Ibrahim yang turun? Ini satu perbuatan yang durjana lah pada pendapat kita kan. Kalau betul tidak salah, apa mau takut? Jadi macam Najib, jadi macam Zahid. Lihat mereka. Najib walaupun sudah masuk penjara, dia tetap berjuang. Dia tidak pun suruh turun hadirkah, dia tak suruh orang turun jadi pada jawatan Perdana Menteri. Melihat juga Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri kita. Dia tak suruh pun orang-orang turun. Dia lawan sampai dia menang di mahkamah. Lihatlah kehebatan itu. Tapi ini orang yang lain, dia mau turun Anwar supaya dia mendapat Perdana Menteri yang boleh dijadikan boneka. Itu harus kita tolak. Kita tidak mau ada Perdana Menteri yang jadi boneka. Malam ini ada seorang kawan bertanya, Anwar Ibrahim bolehkah tangkap ketua perasuah?
Jadi saya uraikan kepada Anda semua. Anwar akan tangkap ketua perasuah. Isyarat perang terhadap penyangak negara. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar saya sayang Malaysia. Ini Trump Transfer Factor for Life. Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Terapi imun ini mendidik, menjaga, mengajar, bahkan meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Kita kena penyakit karena imun badan yang tidak kuat lagi. Secara ringkas dan umumnya, apabila imun badan kita jadi bodoh, dia juga akan menyerang tubuh badan kita sendiri. Lalu kita kena autoimun. Autoimun penyakit yang paling susah untuk disembuhkan kena imun badan kita. Menyerang diri kita sendiri. Tapi dengan terapi imun ini, ianya akan mendidik imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan ingat, ini produk yang paling luar biasa, penemuan bersejarah dalam abad ini. Dan ianya juga halal serta diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Dan juga lulus KKM. Saudara, akhirnya tiada lagi amaran. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tunjuk taring. Ketua perasuah yang selama ini kebal, kini ditangkap. Ini bukan lagi retorik, ini reality. Perang terhadap rasuah telah bermula. Siapa ketua perasuah yang dimaksudkan? Selama ini mereka bersembunyi di sebalik nama besar, jawatan tinggi dan pengaruh politik. Dulu licik mengatur proyek, tipu kontrak, guna proksi. Tapi kini, SPRM dengan mandat penuh dari Perdana Menteri Anwar mula menyerbu dan mendakwa tanpa pilih kasih. Apa maknanya penangkapan ini? Anwar tak takut, tak gentar. Perdana Menteri Anwar tak gentar dengan ugutan politik atau tekanan dalaman. Rakyat dah lama menunggu seorang pemimpin yang benar-benar walk the talk dalam isu rasuah. Kedua, isyarat keras kepada elit lama. Tangkapan ini isyarat keras. Siapa saja yang pernah guna kuasa untuk kaut kekayaan, giliran Anda akan tiba. Ketiga, rakyat bersorak. Elit panik. Ini bukan sekadar case biasa, ini simbolik. Sekali kepala utama jatuh, rangkaian yang lain akan goyah. Jadi, apa pula tindakan kita? Sebarkan kebenaran, sokong usaha pembersihan sistem, dan bangkit bersama reformasi sebenar. Selama ini kita tanya, bila ketua perasuah ditangkap? Hari ini jawabannya sudah bermula. 1 jatuh, 1000 ketakutan. Anwar bukan saja bercakap, dia bertindak. Dan Malaysia kini sedang dibersihkan dari tangan-tangan jahat yang mengkhianati rakyat. Sebelum kita berpisah, tolong tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar ketua perasuah ditangkap, dengan tanda pagar Anwar tegas, Malaysia bersih, Nazilin Unity. Jika Anda mahu menyokong pembersihan rasuah ini besar-besaran, penangkapan ketua perasuah ini besar-besaran, tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Jumpa lagi. Bye-bye.